الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi yang jelas pengajian di pondok ini, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah himpunkan kita, Allah pilih kita di antara manusia-manusia yang ramai sekeliling sekalian kita ini untuk berada dalam majlis yang paling mulia, taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya dan akhirat. Tapi sebelum itu, selalulah berada dalam taman syurga di dunia ini, iaitu majlis-majlis ilmu. Tak ada majlis yang lebih baik daripada majlis ilmu. Macam taman syurga. Ada taman pemandangan yang cantik ke tak? Cantik. Udaranya bersih ke tak? Bersih. Pemandangannya? Mengagumkan. Taman. Taman tempat orang berehat, tempat orang bersukaria, untuk orang bersono-sono. Di taman. Di syurga tu lagi lah. Syurga yang benar. Terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Lagi. Tak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak boleh terlintas dalam hati itu. Nak bayang pun tak boleh. Kita nak cerita kan, nak bayang pun tak tahu. Itu hebatnya syurga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nak masuk syurga, syaratnya dua saja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal saleh. Senang aja, tak susah mana. Apa yang senang? Nyebutnya,
beriman dan beramal soleh. Nak mengamalkan benar. Kalau betul-betul beriman, tak berani nak buat apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Taala. Iman tu ada 6 perkara. Mesti beriman dengannya. Percaya betul-betul 100%. Percayakan Allah dengan sifat-sifatnya. Percayakan malaikat. Percayakan Rasul. Percayakan kitab. Percayakan hari kemudian. Dan percayakan qada dan qadar. Itu beriman. Udah beriman tak cukup. Kalau beriman aja tak cukup. Mesti beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Apa saja mesti ikut cara Islam. Pakaian cara Islam. Makanan yang dibenarkan oleh Islam. Akhlak Islam. Ibadah Islam. Nikah kahwin cara Islam. Pendidikan cara Islam. Ekonomi cara Islam. Perjuangan cara Islam. Semua itu namanya amal soleh. Apabila kita beriman dan beramal soleh, Allah akan hadiahkan kita dengan syurga. Janji Tuhan ni. Banyak penuh ayat-ayat Quran yang menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan syurga. Dan caranya berkata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Awal-awal dengan Allah khabar. Surah Al-Baqarah awal belah-belah ayatnya. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam ayat lain dengan Allah, wallazina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, ada masalah lain yang tak begitu ni. Jadi kalau nak masuk syurga, kena beriman dan beramal soleh. Jadi apa saja kita buat ikut cara Islam. Sebab itu Allah datangkan 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima inilah yang membantu kita menjalani hidup secara Islam. Yang wajib kita buat semua. Yang haram kita tinggalkan semua. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak mungkin. Dan yang harus itu kita jadikan ibadah. Barulah kita beramal orang yang beriman dan beramal saleh, barulah Allah anugerahkan kita dengan syurga yang berani. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Tajuk kita ni masih berzikir kepada Allah Taala. Pelajaran yang seterusnya iaitu kita berzikir. Mana nak berzikir? Bab yang ke-6 untuk menyatakan berzikir kepada Allah Taala. Apa dia kita buka? Sudah kita baca separuh daripadanya. Pagi ni nak nyambung saja. Kenapa nak berzikir? Kerana itu merupakan perintah Allah. Apa kata Tuhan? Apa itu zikir sebenarnya? Mula-mula, apa kata zikir? Ingat. Itu zikir ingat. Bila ingat, kita sebut tu. Bila kita ingatkan Allah, kita sebut tu. Sebut Allah, zikir tu. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan berzikir tu. Kalau kita sebut, kerana Allah perintahkan apa? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak. Jangan malas sebut nama Allah. Nama Allah tu boleh sebut banyak, terlalu banyak. Semuanya nama Allah ada 3,000. Semua sekali nama Allah tu ada 3,000 nama. Banyak tu. Kalau nak hafal 3,000 tak lalu, saya pun tak tahu.
Tapi 1000 hanya malaikat yang tahu. Kita tak tahu. 1000 lagi hanya nabi-nabi saja yang tahu. Yang lain tak tahu. Dah 2000. 300 ada nama yang tertulis dalam Taurat. 300 lagi ada nama yang tertulis dalam Injil. 300 lagi ada tertulis dalam Zabur. Dah berapa? 900. Tadi 2000. Dah 2900. Iya ke dah? Tinggal berapa lagi? Tinggal 100 lagi. 99 nama ada dalam Al-Quran. Jadi semua ada berapa? 2099 nama. Ya, 2999 nama. Tinggal apa lagi? Tinggal satu saja. Yang itulah rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, jin pun tak tahu, binatang lagi tak tahu. Satu nama itu rahsia Allah Ta'ala. Semuanya ada 3000. 1000 hanya malaikat yang tahu. Ini boleh kita dapat kitab namanya Jawharul Mahud. Ada dalam itu. 1000 lagi hanya nabi-nabi yang tahu. Yang lain siapa tak tahu. 300 ada terdapat dalam kitab Taurat. 300 lagi ada terdapat dalam kitab Injil. 300 lagi ada terdapat dalam kitab Zabur. Artinya 2900. Nah, tinggal 100 lagi. 99 nama ada dalam Al-Quran Al-Karim. Tinggal satu saja. Satu tu Allah hanya tahu, kita tak tahu. Semua tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu, perempuan semua tak tahu kan? Nama-nama Allah. Banyak zikir sebut. Bukan suruh zikir 2999 nama, satu nama cukup lah. Allah cukup. Atau Ar-Rahman cukup. Satu saja dalam 5 nama. Ar-Rahim cukup. Al-Wadud cukup. Al-Muhammin cukup zikir ya. Jadi fadilat zikir itu banyak. Itu dah baca. Fadilat ataupun keutamaan ataupun kelebihan zikir itu banyak. Ada 35 kelebihan zikir. Bagi orang zikir itu 35 faedahnya. Itu dah baca separuh orangnya. 35. Nah. Kita baca satu-satu. Yang pertama, menjunjung perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, menyebut Allah akan dikau. Kamu sebut nama Allah, Allah sebut nama kamu. Yang ketiga, Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala dengan demikian itu. Yang keempat, nyata kebesaran Allah Ta'ala. Yang keempat, nyata kebesaran Allah Ta'ala. Yang kelima, sibuk segala anggotamu dalam taat kepada Allah Ta'ala. Bila sebut nama Allah tu sibuk anggota kita. Mulut sibuk, lidah sibuk. Okay? Yang kelima. Yang keenam, hampir malaikat kepada kamu. Disebut nama Allah, malaikat dekat dengan kita. Yang ketujuh, hampir Allah Ta'ala daripadamu. Allah dekat dengan kita. Itu yang ketujuh. Hampir Allah Ta'ala daripadamu dan adalah ia sertamu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Yang ke-8, bersegera malaikat yang memeliharakan segala amal kita tu. Memarah manusia itu dan menyuratkan dia dengan kebajikan. Yang ke-9, jauh syaitan daripadanya. Syaitan lari. Kalau kita banyak sebut nama Allah, lari syaitan tu. Yang ke-10, orang yang menyebut nama Allah Ta'ala itu dijanji iman. Garanti itu orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ke-10. Yang ke-11, zikir itu satu kelepasan, kebebasan dari Allah Ta'ala daripada sifat munafik. Orang banyak zikir, tak ada jadi orang munafik. Orang munafik itu musuh Allah. Yang paling Allah marah sekali orang munafik itu. Sebab Allah kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Kerana Allah murka sangat orang munafik itu. Jadi orang zikir jauh dari munafik. Itu yang ke
11. Yang ke-12, zikir itu memelihara daripada syaitan. Tak kena syaitan. Jadi banyak lebih zikir. Lari syaitan tu. Cerit-cerit syaitan tu. Itu yang ke-12. Yang ke-13, zikir itu memeliharakan daripada api neraka. Kalau tak nak masuk neraka, banyak zikir. Yang ke-14, dia merupakan nikmat. Zikir itu merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Allah bagi itu terlalu banyak nikmatnya. Sedangkan nikmat dalam dunia ini hanya ada 1% saja. Allah sediakan nikmat di syurga. Maksud berapa lagi? 99% lagi nikmatnya. Yang satu nikmatnya pun tak terkira ada kita. Begitu banyak itu baru 1%. Tak terkira lagi kita. Mana tahu Allah apa? Apa kata Allah? Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak ada hitung, nak bilang berapa nikmat Allah yang saya tiada terhitung oleh kamu. Padahal itu 1% saja. Nanti Allah sediakan 99% lagi nikmat di syurga. Jadi orang terhadap nak 1% ke nak 99% lagi. Lagi yang ke-14. Ini yang merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Yang ke-15, terang hati. Jadi orang banyak fikir itu terang hatinya. Apa itu terang hati? Bukan cepat dapat, mudah menerima kebenaran. Yang ke-15. Yang ke-16, untuk pagi ni. Kita baca yang pagi ni untuk ini yang ke-16 kan? Yang ke-15 sudah. Yang ke-16 kita nak baca pagi ni. Artinya apa? As-sadisu asyara at-tayaqqutu minal ghaflati indal khatarati mazmumah. Yang ke-16, jaga hati daripada lalai ketika datang cita-cita yang kejahatan. Hati kita ni lalai bukan ingatkan Tuhan selalu. Kemudian kita banyak zikir, ingat balik. Tak ada lalai terus lagi. Ingat kita kenal Allah Ta'ala dan dapat kita melakukan ibadah. Itu keadaannya. Bila kita lupa zikir, makin lama makin lalai, makin lama makin lalai, makin lama makin lalai. Hati ingat dunia je, ingat keseronokkan dunia je, nak melakukan kejahatan je. Itu kita zikir, dah balik ingat kepada Allah Ta'ala. Nanti itu keadaannya yang ke-16 ya. Jaga hati daripada lalai. Ketika nak buat maksiat tu, jaga dia. Kemudian yang ke-17, as-sabi'ata asyara. Annahu jalisullah ta'ala bila taqyifi wala tahdidi liqaulihi ta'ala ana jalisu man zakarani. Yang ke-17, bahawa orang yang berzikir itu iaitu seolah-olah duduk hampir kepada Allah Ta'ala. Orang zikir seolah dia dekat dengan Allah, seolah dia bersama dengan Allah Ta'ala, duduk bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah, bukan betul ya? Seolah-olah dia duduk bersama-sama dengan Allah Ta'ala, seolah hampir dengan Allah Ta'ala. Dengan tiada berkafiat, tak ada cara. Kaifiat seperti method, tak ada cara, tak ada kaedah. Hanya duduk dekat dengan Allah Ta'ala, seolah-olah, dan tiada berkafiat dan tiada berhad sampai bila-bila ya. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, akulah duduk hampir dengan orang yang menyebut akan daku. Ana jalisu min zakarani. Itu hadis qudsi itu ya. Apa kata Allah? Aku jalisu, aku duduk bersama orang yang menyebut nama aku. Siapa sebut nama Allah, seolah dia duduk bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Tidak kaitan sebutlah nama Allah. Itu yang ke-17. Yang ke-18, as-saminata asyara tuftahu lahu abwabul samawati li su'udil malaikati bizikri. Yang ke-18, dibukakan baginya. Dibukakan tuhfatu yang dibukakan. Tuhfah. Dia dibukakan pintu-pintu apa? Pintu-pintu langit dan bumi itu dibuka oleh Allah Ta'ala. Dibukakan baginya segala pintu langit kerana
menaik malaikat dengan zikir itu. Nah, kita zikir, pintu langit terbuka. Jadi zikir itu tu naik ke atas. Sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada kita zikir tu, buka untuk malaikat serta sekali tu. Ditulis oleh malaikat. Itu yang ke-18. Jangan lalai. Bila kita lalai mengingati Allah, kita ingatkan dunia. Kita ingatkan harta. Kita ingatkan kemegahan. Kita ingatkan syaitan. Syaitan ingatkan kita tu. Jadi kita tak sedar syaitan bersama dengan kita. Jadi banyak kita berzikir. Jadi kita zikir, terbuka pintu langit tu. Pahala naik ke atas. Itu yang ke-18 ya. Dibukakan baginya segala pintu langit kerana menaik malaikat dengan zikir itu. Malaikat sekali naik dengan zikir itu. Dia temankan zikir itu. Dia mengarah zikir itu macam mengarah pengantin. Itu yang ke-18. Yang ke-19. At-tasi'ata asyara. Yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqati wa tuhibbuka yuqa'ul ardi wa yaqtakhiru ba'daha ala ba'd. Yang ke-19 menaik saksi. Naik saksi. Apa? Yashhadu tu dia menyaksikan. Menaik saksi baginya tiap-tiap sesuatu. Semua yang di bumi dia menjadi saksi itu. Itu zikir tu. Semua yang dekat-dekat tempat duduk kita tu menjadi saksi itu. Lalat yang ngomong kita pun jadi saksi. Pokok-pokok di luar tu jadi saksi. Semua naik saksi bahawa kita pernah berzikir. Menaik saksi bagimu tiap-tiap sesuatu yang mendengar akan dikau daripada segala makhluk. Apa saja. Semut, lalat, lipat, belalang. Mereka yang suka saksi. Ya Allah betul dia ada berzikir katanya. Segala makhluk tu. Tikus pun kabur, ular pun kabur, katak pun kabur. Apa saja lah makhluk-makhluk di bumi ni akan ngabur pada Allah. Bahawa betul. Cikgu Azman tu suka zikir. Tengok. Betul. Timah tu suka zikir. Enak tu suka zikir dan sebagainya. Semua akan menyaksikan di hadapan Allah Ta'ala. Daripada segala makhluk dan kasih akan dikau oleh segala tempat bumi itu. Di bumi itu kasih. Busut kasih, bukit kasih, lurah kasih, paya kasih, sungai kasih, laut pun kasih. Semua kasih. Dan suka pada segala bumi itu. Dan kasih akan dikau oleh segala tempat bumi yang engkau berzikir kepadanya itu. Kalau main nama semua zikir seronok, yang semua suka. Yang kau zikir padanya dan bermegah-megah setengahnya dengan atas setengahnya. Megah dia masuk. Tempat aku dia zikir. Tempat aku dia sebut nama kamu. Di atas aku ada. Atas busuk ini dia zikir. Apa saja. Betul zikir itu bukan pilih tempat. Bukan di masjid aja, bukan di surau aja, bukan di rumah aja. Di mana-mana pun boleh. Atas motor boleh. Atas sikar boleh. Atas kuda boleh kalau dia naik kuda. Atas kobar boleh kalau naik kobar. Atas lembu boleh. Di mana-mana boleh. Janji berzikir. Dan berbangga nanti. Dia akan berbangga di hadapan Allah. Atas aku lah dia berzikir tu. Itu yang ke 18. Yang ke 19. Al-Ishruna. Yang ke 20. Yang ke 19. Menaik saksi bagi mana? Yang ke 20. Al-Ishruna Ridtul qalbi wa khushu'uhu inda zikr. Yang ke-20. Apa artinya? Lembut hati dan khusyuk ia pada ketika berzikir itu. Lembut hati bila berzikir. Orang berzikir itu lembut saja. Hatinya lembut. Bila hatinya lembut, lidahnya lembut.
Bila hatinya lembut, matanya lembut. Bila hatinya lembut, telinganya lembut. Bila hatinya lembut, sikapnya lembut. Tak ada nak metor je, tak ada nak mampu je katanya. Tak ada nak marah je katanya. Hatinya lembut je. Lunak aja dengan manusia-manusia keliling. Tak ada nak metor je. Nak menyolak mata tak ada. Lembut hatinya. Lembut hati dan khusyuk ia pada ketika berzikir itu. Khusyuk tu apa? Ingatkan Allah. Istiqamah dalam mengingatkan Allah. Itu yang ke-20. Nah, semua ada 35 tau. Yang ke-21. Nah, kata 21 kan? Al-hadiyatu wal-ishrun. Ya, yumha bi kalimatin minaz zikri asyarus sayyiat. Yang ke-21 dihapuskan dengan satu kalimat daripada zikir itu 10 kejahatan. Ya, sekali sebut 10 kejahatan habis. Satu kalimat itu satu perkataan. Nah, subhanallah itu dah apa? Subhana satu, Allah satu lagi, 2 perkataan, satu perkataan 10 habis kejahatannya. Kalau banyak lagi kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kalimah tu? Setiap satu kalimah 10 habis, terhapus. Kejahatan tu, dosa-dosa yang terhapus. Nah, satu kalimah 10 kejahatan terhapus. Jadi banyak disebut. Itu sebab kata Nabi, 4 perkataan kalau kamu suka sebut dia, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Ya, apa dia? Apa 4 perkataan tu? Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Sebutlah banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh tambah lagi ya. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Itu di akhirat dia timbang berat. Berat. Bila berat timbangannya berat pahala macam mana? Kalau berat pahala apa dapat? Sentiasa dapat keredaan Allah. Ada pernah dengar ayat ni? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Ada pernah dengar? Kalau tak dengar aja tak pernah baca Quran. Artinya barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha orang dia. Berarti redha tu bagi dengan seronok, bagi dengan sukacita. Tak ada pengumuman, bagi seronok dia bagi kamu. Ya? Tidak ada tanda Allah redha. Nak apa yang Allah redha? Allah bagi dengan penuh kasih sayang. Allah bagi dengan penuh keseronokan. Kalau manusia itu bagi dengan hati yang senang, itu namanya. Kalau Allah bukan hati. Jadi dengan rasa seronok aja. Itu namanya redha. Nak syurga Allah redha, nak mahligai Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, nak hiburan syurga Allah redha. Nah, untuk orang belakang saya ni, nak apa? Orang belakang saya ni, nak apa? Nak bidadari syurga Allah redha. Bukan satu tau. Yang ini berapa orang ni? Yang ada 4, 6, 7 orang ni. Esok kalau dapat masuk syurga, seorang dapat berapa bidadari? Puan-puan, seorang ni dapat berapa bidadari tu? Berapa? Paling koman, paling kudi, paling curut, paling koyuk, paling tak guna, berapa dapat? 72 orang tahu. 72 you know. Seorang dah 72. Hati damai ni tak ketemu. Tak ada ketemu ni. Isteri ni tak temu kan? Suami dapat 72. Mengapa tak cemburu? Mengapa tak cemburu? Di dalam dunia ni kalau 2 siap ni. Ngamuk kalau pada ini 72. Tak ada cemburu pun. Kenapa? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu dari hati mereka.
Lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi suka ya. The more the merrier. Nah, itu dalam syurga ya. Hebat. Jadi Allah redha, bila Allah redha, apa kita nak Allah bagi lah. Itu Allah redha. Itu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ada. Apa saja diminta diredai oleh Allah Taala. Itu yang ke-21 tadi ya. Dihapuskan satu kalimat daripada zikir itu 10 kejahatan. Yang ke-32 tetap hati dan diam saja kerana firman Allah Taala, adakah tiada dengan menyebut Allah Taala itu jadi tetap hatinya. Itu tengah ayat asaniyatu wal isrun tama'niyatul qalbi wa sukunahu liqaulihi ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang ke-32 tetap hatinya. Orang suka zikir tu hati tetap. Tak ada berserabut. Tak ada kejap-kejap marah, kejap-kejap suka, kejap seronok, kejap-kejap suka cerita. Tak ada. Tetap hatinya. Ingat Allah Ta'ala. Tenang jiwanya. Ya? Kenapa? Kerana Allah khabar. Dalam ayat Quran. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ada sini. Ya? Baca tu. Nah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya adakah tiada? Ala tu adakah? La tu tiada. Ala adakah tidak? Ya tidak. Nah, bi dzikrillah dia banyak menyebut nama Allah. Bi dzikrillah tatma'innu. Artinya menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tatma'in tu tatma'innah tu tenang. Jiwa-jiwanya banyak zikir menjadikan jiwa itu tenang, sabar aja dia, seronok aja dia, redha aja dia, nah, tawakal aja dia, qanaah aja dia, seronok aja dia. Kalau dia banyak zikir, nah, orang yang selalu kelang kabut ni, yang selalu berserabut ni, kan korang zikir, korang ingat Allah Taala. Nah, kita kena banyak zikir ya. Itu yang ke-22. Nah. Yang ke-23 kita baca Arab dulu. As-salisatu wal isrun irahatu kama kalbiyaka min katbis sayyiati alaika wa da'ahuhuma laka biwaqayatis sayyiati wal fawzi bil jannati wan najati minan nar ma'ad hamalatil arshi liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbiquna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Quran tu. Wal malaikatu yusabbiquna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Yang ke-33, yang ke-23 kan ketiga, 23 menyenangkan akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin. Kenapa? Dia buat baik aja, dia zikir aja, seronok aja. Malaikat dua tu namanya kiraman katibin. Kalau kita buat maksiat, sibuk dia nulis kejahatan kita. Tak seronok dia kalau kita buat jahat. Orang zina, dia tulis. Katibin tulis. Orang juri, katibin tulis. Tulis dengan rasa marah, dengan rasa tak seronok, dengan rasa apa? Dengan rasa meto. Dia mencuri, dia merampas, dia berzina, dia nari. Dia apa? Dia mengumpat. Dia tulis. Sibuk dia tu, dia marah, tulis dengan marah. Tapi kalau dia buat baik, ditulis juga, sibuk juga tapi tak marah. Tulis dengan redha, tulis dengan seronok, tulis dengan bangga. Dan dia banyak zikir. Dua orang malaikat ni sentiasa ada. Ada tak? Ada kejap ni ada tak? Ada. Wa inna alaikum lahafizin, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Kiraman katibin, seorang namanya kiraman. Kiraman seperti orang yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia, kiraman. Katibin tu tukang tulis.
Dia nulis apa dia? Wa yaf'aluna ma dan ketahui saja apa yang kamu buat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin yaf'aluna ma ta'malun. Apa saja kamu buat, ta'malun, apa saja kamu amalkan ditulis, dia tahu. Nah, ya. Dua orang malaikat tu. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Nah, itu betul. Ya'lamun, tapi tahu mereka apa yang kamu lakukan. Itu dua malaikat je, ya. Nah, jadi seronok dia nulisnya. Itu yang ke-23. Menyenangkan akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin daripada menyuratkan akan segala kejahatan atasmu. Tak ada tulis benda jahat. Senang saja. Ada mendoakan keduanya bagimu dengan dipeliharakan daripada segala kejahatan dan dapat kemenangan syurga. Yang lebih bagusnya dapat syurga, kemenangan tu ya. Kemenangan syurga dan lepas daripada neraka. Tak dapat masuk neraka, tak nak masuk neraka. Tak dapat apa? Tak dimasukkan neraka. Itu seronok tu. Serta malaikat yang menanggung aras kerana firman Allah dan malaikat yang mengucap tasbih, malaikat mengucap tasbih. Dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan mereka dan memintakan ampun bagi mereka itu bagi orang yang ada di bumi ini. Mereka minta ampun untuk kita. Ya Allah, ampunkanlah Ibrahim tu. Saya ada tu ya. Ya Allah, ampunkanlah Cikgu Azman tu. Ya Allah, ampunkanlah Etun tu. Ya Allah, ampunkanlah Enab tu. Ya Allah, ampunkanlah Limah tu. Yang belakang minta ampun bagi kita. Itu malaikat ya. Kerana dia seronok. Dia suka. Kemudian yang ke-24. Ar-rabi'atu wal ashruna tahfiful as'ali yaumal qiyamati liqaulihi alaihi salam sabaqal mufarraduna qalu wa mal mufarraduna ya Rasulullah qala al-mustahtaruna bi zikrillah yada'u dzikr anhum asqaluhum yaumal qiyamah. Yang ke-24 meringankan akan segala yang berat-berat. Dosa itu berat. Jadi bila kita zikir ringan jadinya. Meringankan akan segala yang berat-berat pada hari kiamat. Tak payah nanggung mana-mana benda yang berat kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului akan kamu oleh orang-orang yang mufarridun. Mufarridun apa? Berkata mereka itu kepada Nabi. Mereka kata macam itu. Dan apa orang yang mufarridun itu? Ya Rasulullah. Maka sabdanya mereka itulah yang mengekalkan dengan menyebut Allah. Selalu sebut nama Allah subhanallah. Sebab itu tuan-tuan jadi imam ni banyak zikir lah. Lebih-lebih subuh. Kalau tak ada kuliah subuh. Banyak zikir. Jangan main kotot aja. Sekarang ni imam-imam yang muda-muda ni main kotot aja. Potong-potong aja. Tak ada zikir langsung. Patut zikir dah banyak-banyak. Lepas sayang tu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling bawah 10 kali. Habis tu dah habis tu Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna minan nar 7 kali. Kenapa 7 kali? Kan neraka ada 7. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala bi hadzal jalal wal ikram. Sekali tu. Kemudian baca Fatihah sekali. Kemudian baca ayatul kursi sekali. Itu baca amanah Rasul. Ada orang lepas ayatul kursi itu tulis ilahana ya rabbana subhanallah. Di kampung tadi satu orang betul tu imam. Itu aja. Tak ada baca amanah Rasul, tak ada baca syahidallah. Tahu lekah siapnya. Lekah balik ya. Patutnya dia kena pimpin zikir tu sepenuhnya.
Udah disusun oleh ulama cara berzikir dan sayang tu. Lebih lagi subuh. Kecuali kalau ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh boleh lah kerana zikir itu sunat. Ngaji tu pokoknya wajib. Dan tadi saya ada kuliah subuh di Tangkatin. Masjid Tangkatin. Itu betul tu. Dia lepas je ayat kursi tu doa. Kerana ada kuliah lepas itu. Tak apa tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, zikir lah. Lepas baca amanah Rasul tu baca pula syahidallah. Itu mau baca qul huwallahu ahad. Itu baca qul a'udzu birabbil falaq, itu baca qul a'udzu birabbin nas, itu baca Fatihah. Ada setengah imam tak nak baca Fatihah, kenapa tak? Saya tak tahu. Tapi qul a'udzu birabbin nas terus seru. Ya hana ya rabbana subhanallah. Tak nak baca Fatihah, kenapa tak? Sedangkan ada dalam kitab. Baca Fatihah dulu. Lepas tu baru zikir. Betul-betul Allahumma la mani'a lima aqtaitu ala mu'ti lima mana'tu ala radda lima qadaitu ala yang fa'zal jadd minkal jadd. Ya, dah habis tu baru zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah berapa kali? Berapa kali? Paling komannya 100 kali. Itu dah saya tu. Kalau ikut kitab tu 300 kali. Baca kitab namanya Jawharul Ma'hud wa Munabbihatul Qulub 300 kali. Kalau 300 kali lalu kan? Lalu. Tapi tak pernah saya dengar orang baca 300 kali. Ini 300 kali. Untuk orang biasa, kalau ahli tasawuf 12,000 kali. Lalu kan? Tuan-tuan dan puan lalu ke zikir 12,000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dah? Ada yang lalu. Saya pernah singgah satu masjid. Nun belah Manjung. Subuh. Bila nak zikir dia boleh disebut Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti lima mana'tu wa la radda. Saya tengok seorang bangkit, seorang bangkit, seorang bangkit pelukir. Sudahnya tinggal saya dengan Tok Imam saja. Tok Imam tu ngadak saya pula tu. Saya pun ngeletik nak bangkitnya. Tapi dia dah ngadak saya, senggan kalau saya nak bangkit. Mau ditampilnya tahlil entah berapa ribu kali. Agaknya 12,000 tadi lah. Udah cerah matahari tu, udah terang keliling tu, baru dia berhenti. Apa tu doa? Doa dulu yang panjang tu. Saya terpaksa tunggu juga lah mana buatnya. Saya dengan dia aja dah. Yang lain semua tak ada. Dalam hati saya patut ada ni bangkit. Tapi Tok Imam tu tak ada lagi dah. Sekarang ni saya ingat tempat itu tak ada Tok Imam tu. Agak dah tak ada lah. Susah khabar ni tempatnya. Saya tahu dah. Tapi belah Manjung ni. Saya sebulan sekali pergi ke Manjung tau. Itu dia. Jadi paling komannya 100 kali lah. Jangan korang pun 1 kali. Ini dah 33 kali dah berhenti. Ini tuan-tuan jadi imam ni jaga baik. Zikir 100 kali. Baru berhenti ya. Ni siapa? Yang ke-24 tadi. Meringankan segala yang berat-berat pada hari kiamat. Kerana sabda Nabi SAW telah mendahului akan kamu oleh orang yang mufarradun. Berkata mereka itu, dan apa orang yang mufarradun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, mereka itulah yang mengekalkan. Ekal tu, setiap kali mayang di bawah tu dengan menyebut nama Allah. Padahal menghilangkan dan meringankan menyebut zikir itu daripada mereka itu akan segala yang berat-berat. Bila sebut zikir itu benda berat akan jadi ringan. Jadi ringan je, senang sebutnya. Makin lama makin senang, daripada dosa mereka itu pada hari kiamat. Baik, yang ke-25. Al-khamisatu wal isrun. Az-zikru afdalu minal hajji wal jihadi wal rabati wal sadaqati wa kullu amalin ma ada faraid. Yang ke-25 zikir itu yaitu terlebih afdal daripada haji.
Zikir ngaji afdal zikir lagi. Tapi bukan maknanya dia tak payah naik haji, dah zikir tak payah naik haji, bukan ya. Dia pahalanya lebih besar daripada pahala naik haji. Sedang naik haji senang ya? Senang ya? Ada tawaf, ada sa'i, ada apa lagi? Ada melontar. Melontar tu kan senang tau. Kadang dibaling dia orang tu, batu tu kena kepala kita lah. Itu melontar. Susah. Tapi besar pahalanya. Kalau zikir lagi besar pahalanya daripada haji. Lebih afdal daripada haji dan daripada perang sabir. Perang senang kan, boleh mati. Tapi zikir tu lebih besar pahalanya daripada perang sabir. Dan daripada memerangi kafir yang hendak masuk ke negara Islam. Dan daripada sedekah, lebih besar pahala zikir daripada sedekah. Dan daripada tiap-tiap amal yang lain daripada segala yang fardu. Yang fardu tak terawal kerana hukum zikir itu sunat. Jadi pahalanya lebih besar daripada yang fardu. Itu yang ke-25. Yang ke-26. Yang ke-26 as-sadisatu wal ishrun anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi aktsara mimma ya'tis sa'ilina wa illam yas'alu. Yang ke-26 bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi akan orang yang berzikir itu yang terlebih banyak barang yang memberi ia akan orang yang meminta akan dia. Dia bagi lebih banyak daripada apa yang diminta. Dan jika ia tiada minta sekalipun, kalau tak minta pun Allah bagi juga. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man syawalah zikri an mas'alati a'taituhu afdala min a'ti salisina. Artinya cakap Melayu memang. Cakap Melayunya, barang siapa menyebutkan akan dia oleh menyebut akan aku, sampai saya sebut nama Allah, subhanallah, atau Allah, la ilaha illallah, dia sebut dengan menyebut nama Allah ya. Barang siapa menyebut akan dia dengan menyebut akan daku daripada meminta akan daku, dan minta dia lah. Nescaya aku beri akan dia akan yang terlebih afdal, yang terlebih baik. Barang yang aku beri akan orang-orang yang meminta. Orang minta Allah bagi juga, tapi dia ni yang berzikir tu lebih hebat lagi pemberian dari Allah Taala. Lebih hebat lagi apa? Hadiah dari Allah Taala daripada yang minta. Kalau yang minta Allah bagi. Kemudian yang ke-27. As-sabi'atu wal ishrun az-zakiruna ta'shahumur rahmah wa tanzilu alaihim as-sakinatu wal barakatu wa tahfuhumul malaikah. Yang ke-27, orang yang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmat. Lengkap rahmatnya. Tak ada rahmat perempuan-perempuan, tak rahmat dah. Buat apa? Bihun beli mamam, nasi beli mamam, air boleh minum, entokar boleh naik, motor boleh tonggang. Rahmat nak buat apa? Dah diam lagi. Tapi tak rahmat lagi, buat apa? Tak melayakkan diri masuk dalam syurga. Kerana kalau kita masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah dia. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar kejap ni. Dah, tak dapat apa. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, layak masuk syurga. Ya? Ada orang 300 tahun beribadat. Bila ditimbang banyak mana pahalanya. Kata Tuhan, wahai malaikat, pimpin hamba aku ni. Masukkan dia dalam syurga dengan rahmat aku. Ini ada dalam kitab ni lah cerita ni. Dia masa tu action pula. Ya Allah, aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. Orang kamu gajah apa ni? Aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Allah malah, okey. Tengok. Layak ke tak layak kamu masuk syurga? Boleh tak ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat aku selama 300 tahun?
Boleh tak? Aku dah bagi nikmat pada kamu 300 tahun namanya. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, lidah boleh cakap 300 tahun. Boleh tak kamu bayar rahmat? Nah, nikmat aku ni boleh tak kamu bayar kalau kamu tak nak rahmat aku? Nah, ditimbang. Nah, ditimbang ibadah dia selama 300 tahun, pahala ibadah tu. Kemudian sebelah lagi tu ditimbang dengan nikmat Allah. Bukan semua nikmat ditimbang. Sebelah mata je. Dengar elok. Sebelah mata je. Letak satu daun je. Bila timbang antara sebelah mata dengan 300 tahun ibadah, mana lebih berat? Berat sebelah mata lagi. Bermakna ibadah dia selama 300 tahun tak boleh bayar harga sebelah mata yang Allah bagi. Faham ni? Oleh kerana itu, apa kata Tuhan? Tengok, ibadah kamu 300 tahun tak boleh bayar walaupun sebelah mata aku. Oleh kerana itu, kamu tak layak masuk syurga. Kalau tak layak masuk syurga, pergi ke mana? Bagaimana? Neraka. Malaikat tarik orang ni masuk dalam neraka. Dia tak nak masuk syurga dengan rahmat aku. Malaikat pun bukan kata nak derhaka kepada Allah. Suruh tarik ya. Heret je. Masa itu dia menjerit, Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Janganlah kamu masuk aku neraka. Aku tak tahan masuk neraka kamu, Ya Allah. Masukkan aku dalam syurga kamu dengan rahmat kamu. Allah sifatnya apa? Maha pengampun lagi maha mengasihani. Lalu Allah ampunkan dosa-dosanya dan dapat dia masuk syurga. Tapi dengan rahmat Allah. Dengan rahmat, bukan dengan ibadahnya. Baca surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. Siapa nak ceramah tentang hijrah, setiap bacaan tu. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surah 218 surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu, dan mereka-mereka yang beriman. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang dengan Allah. Kalau ada tiga-tiga ni, beriman, berhijrah dan berjuang dengan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap untuk dapat rahmat dari Allah Taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah 18 surah Al-Baqarah. Kalau nak ceramah hijrah itu ayat baca ya. Okey. Ada apa? 27. Orang yang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmat. Dan turun atas mereka itu sejak hati dan tetap hati dan berkat dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Malaikat bersama dengan dia. Kemudian yang ke-28. As-sami'atu wal 'ishrun. Annal 'abda idza taftah bi zikrillah ta'ala awwala naharihi wa khatama bi zikrillah akhara naharihi ghufira lahu tarafai sakhifah. Yang ke-28, bahwasanya hamba Allah Taala apabila memulai ia dengan zikrullah Taala pada permulaan harinya, pagi-pagi dah zikir, dan menyudahi ia dengan zikrullah pada akhir harinya, nescaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan akhir suratannya. Semua sebab nama Allah, Allah akan ampunkan dosanya dari mula sampai akhir. Dan lazim daripada diampun permulaannya dan akhir itu dengan diampuni pertengahannya. Bila diampun awal, diampun di ujung, diampun tengah-tengah, tentu dia boleh. Jadi kalau banyak zikir. Sebab tu pagi-pagi bangkit dari tidur, zikir dulu. Jangan terus nyanyi dulu. Zikir dulu. Ini bagi-bagi je. Dalam hatiku hanya ada kamu. Tak apa-apa lah. Ada dah doa bangun pagi. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Bangun pagi-pagi itu doa. Habis itu baru pergi bilik ayah. Nak tidur? Zikir dulu. Ada zikir tak nak tidurnya? Dalam kitab ni pun ada dulu, kita baca dulu. Adab-adab nak tidur, ada tak?
Baca ayat Quran dulu ke, atau paling Quran baca Allahumma bismika ahya wa amut. Itu paling mudah. Ya Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama kamu lah aku hidup dan aku mati. Karena tidur itu adalah mati. Dia nak tidur mati. Kalau kita lagi nak tak mau tidur, baca ayat Quran. Baca tabarakalladzi biyadihil mulk sampai habis. Nah, bacalah selawat. Bila kita menyebut nama Allah selalu. Bila kita tidur dalam menyebut nama Allah. Itu dah. Itu yang ke-27. Nah, yang ke-28. Ya, di bahasanya hamba Allah Ta'ala apabila memulai ia dengan zikrullah Ta'ala pada permulaan harinya dan menyudahi ia dengan zikrullah pada akhir harinya, nescaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan akhir suratannya, dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu dengan diampuni pertengahannya. Bila mula ada diampun, tengah pun diampun, dimulai pun diampun, akhir pun diampun, yang tengah pasti akan diampuni dia, ya. Baik. Yang ke-29. Sampai panjang mana tu? Habis itu, ya. Ustaz pun dah nunggu dua. Ada? Tahu sama awak? Ada? Dah ada? Nah? Belum? Kata ada? Okey. Oleh kerana belum sampai lagi, siapa ada nak bangkang? Ada siapa nak bangkang? Ya. Zikir kalau hati dengan mulut zikir tapi hati tak ni dia. Mulut ada pahala. Hati tak konsentrate. Hati tak ada pahala. Yang bagusnya mulut berzikir, hati pun turut berzikir. Kalau mulut berzikir, hati tak berzikir, hati tak ada pahala. Lebih lagi kalau hati ingatkan. Ingat apa? Hati ingatkan Aishwarya Rai. Hati ingatkan apa? Amitabh Bachchan. Hati ingatkan Kodwe. Macam? Berdosa hati tu. Tapi mulut zikir dapat pahala. Jadi banyak zikir lah. Yang penting zikir lah, ya. Tak kira hati tak khusyuk pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya zikir, ya. Dapat pahala mulut, lidah dapat pahala, bibir dapat pahala, suara keluar dapat pahala. Walaupun hati tak khusyuk, tapi yang eloknya khusyuk lah. Sebut nama Allah tu, ingatkan Allah. Ingatkan Allah yang menjadikan kita. Ingatkan nikmat yang Allah bagi pada kita. Ingatkan mata kita boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh bercakap, kaki boleh berjalan dan sebagainya. Itu yang adanya, ya. Okey, lagi? Kalau kita wajibkan bilangan itu untuk kita sendiri itu sama tak? Kita wajibkan diri kita, tak salah. Fikir macam jalan puasa 3 kali itu kita dah wajib kan? Untuk diri kita secara tak salah. Kita wajibkan diri kita. Jangan jadi wajib orang lain. Kita wajibkan diri kita tak apa. Memang disuruh pun, ya. Memang digalakkan tu.